Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan menyambung bacaan kita. Kita membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Dan pada hari ini kita menyambung tajuk yang kita bincangkan pada minggu yang lalu, iaitu berkaitan dengan rihlah fi talabil hadis. Rihlah, mengadakan perjalanan untuk menuntut dan mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita telah bincangkan dan sebutkan bahawa bab ini merupakan sebahagian daripada bab himmah fi talabil ilmi. Bab keprihatinan seorang penuntut ilmu mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan sumber ilmu tidak lain tidak bukan daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini tajuk kita kita fokuskan kepada beberapa tajuk yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 153 daripada nota yang telah pun saya kongsikan pada minggu lepas, dan ini merupakan sambungannya. Muka surat 153 kata Syekh, Al-matlabul awwal al-aslu fir rihlati fi talabil hadith. Topik pertama daripada tajuk rihlah hadis ini ialah dalil-dalil berkaitan dengan rihlah talabil hadith. Seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang soal agama dan suatu kelebihan suatu perkara tertentu, semestinya hendaklah kita mencari dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahawa perkara itu disyariatkan. Dalam bab perjalanan menuntut ilmu, adakah syariat menggalakkan kita mengadakan perjalanan, kita berjalan mencari ilmu, atau lebih baik kita tinggal di negeri kita dan menuntut ilmu daripada ulama-ulama di tempat kita? Jawapannya sudah jelas, yang kita dah bincangkan bahawa kedua-duanya ilmu dituntut di mana-mana. Namun menuntut ilmu di luar itu, atau pergi menuntut ilmu ke tempat-tempat yang diketahui ulama ada di sana dan diketahui bahawa ilmu tersebar di sana, mempunyai kelebihan khas, terutamanya apabila di tempat kita kekurangan ahli ilmu dan kekurangan majlis ilmu. Kata Syekh, Jaa dzikru rihlati fi talabil ilmi wal isharatu ilaiha fi adadin min nusus syar'i minha. Terdapat beberapa nas syarak yang menerangkan tentang rihlah menuntut ilmu dan mengisyaratkan tentang perkara itu. Antaranya qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surah At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya semua orang mukmin itu
keluar kesemuanya. Dalam hadis ini, dalam ayat ini ada terdapat dua pandangan ulama. Keluar ini maksudnya keluar ke mana? Sebahagian mengatakan keluar menuntut ilmu, sebahagian mengatakan bahawa keluar pergi berjihad. Namun fokus kita dalam bab ini ialah berkaitan dengan tafsir yang mengatakan bahawa taifah yang pergi menuntut ilmu. Ayat ini Allah kata, tidak sepatutnya tidak sepatutnya kaum mukminin pada suatu negara itu semuanya keluar kafah, keluar berjihad fi sabilillah. Tak sepatutnya semua sekali pergi berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Maka seharusnya ada satu kumpulan daripada kaum mukminin. Satu kumpulan yang pergi atau tinggal menuntut ilmu. Maksud kita tafsirkan sama ada pergi atau tinggal atas khilaf tadi. Ada satu kumpulan yang kerja mereka adalah mencari ilmu, liyatafaqahu fid din. Kerja mereka, satu kumpulan mereka pergi bertafaqquh dalam agama, iaitu memahami agama dengan sedalam-dalamnya. Seperti kerana digunakan lafaz yatafaqahu fid din di sini kerana orang yang menuntut ilmu, mereka memahami agama lebih mendalam berbanding dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Tidak bererti kaum muslimin itu tidak mengetahui agama. Kaum mukminin, semua orang Islam faham dan kenal agama. Cuma bagi siapa yang memperuntukkan masa dan usaha menuntut ilmu, sudah pasti mereka ini mempunyai ilmu yang lebih dan memahami lebih mendalam tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh dinamakan sebagai kerja mereka dinamakan sebagai yatafaqqah fid din, iaitu mereka mendalami ilmu agama. Allah kata tak patut bagi kaum mukminin semua sekali keluar berperang, hendaklah ada satu kumpulan di kalangan mereka yang menuntut ilmu, yang pergi mencari ilmu. Tujuan mereka keluar adalah untuk mencari ilmu, atau tujuan mereka tinggal tidak keluar berjihad adalah untuk menuntut ilmu. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan tujuannya ialah supaya mereka memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka. Kalau penuntut ilmu ni pergi keluar menuntut ilmu di tempat jauh, mereka kembali semula, mereka beri peringatan kepada kaumnya. Kalau ditafsirkan bahawa ayat ini ayat jihad, kalaulah kaum pergi berjihad semua, ada kumpulan yang tinggal duduk bersama guru yang di tempatnya. Kerana ayat ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang keluar berjihad, ada yang masih kekal tinggal di Madinah Munawwarah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal di Madinah bersama Nabi mencari agama. Jadi ayat ini menjadi dalil kepada dua perkara, iaitu orang yang menuntut ilmu keluar menuntut ilmu, dan orang yang tinggal menuntut ilmu dengan seorang guru yang alim dan tidak ikut berjihad. Kedua-dua wajah ini disebutkan oleh ulama tafsir. Jadi tujuan tuntut ilmu apa dia? Liyatafaqahu fid din, untuk mereka menuntut ilmu. Dan yang kedua, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali. La'allahum yahdharun, agar mereka beringat tentang hukum-hukum Allah, beringat tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi di sini berkaitan dengan Allah Subhanahu beritahu tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Dalam satu masyarakat, jangan sampai tidak ada seorang pun yang tuntut ilmu. Tuntut ilmu agama adalah menuntut ilmu secara khusus atau menjadi alim dalam bidang agama adalah fardu kifayah. Manakala mempelajari perkara-perkara yang wajib untuk seseorang itu yang dinamakan sebagai fardu ain adalah dia tuntut fardu ain. Hukum tuntut ilmu ada dua. Satu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain ialah diwajibkan kepada semua orang Islam. Belajar cara solat, cara zakat, cara puasa, cara beramal, melakukan amalan-amalan yang berkaitan dengan urusan peribadi, ini merupakan fardu ain. Manakala fardu kifayah
ialah orang yang mendalami agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi SAW, menjadi pakar dalam bidang-bidang tertentu, dalam bidang akidah, dalam bidang fiqh, menjadi pakar dalam urusan-urusan yang khusus berkaitan dengan menolak ahli bid'ah, menolak golongan-golongan yang membawa kerosakan dalam agama dan sebagainya. Ini merupakan fardu kifayah dalam sebuah masyarakat. Pastikan ada yang menuntut ilmu, yang mengetahui perkara-perkara ini, agar apabila adanya hajat kepada perkara ini dalam masyarakat, mereka boleh dirujuk. Dan Allah sebut kat sini dua tujuan seorang penuntut ilmu, dan tujuan ini disebutkan oleh Imam Ahmad merupakan dua niat yang mesti wujud ketika kita menuntut ilmu. Tuan-tuan sekarang menonton live. Tatkala tuan-tuan tonton live dalam majlis ilmu, tuan-tuan wajib ada dua niat ini. Dan saya ketika mempelajari dan membuka kitab, mendengar kuliah-kuliah masyayikh dan mendengar menuntut ilmu, tetap wajib mempunyai dua niat ini. Niat ini Allah yang tetapkan. Allah kata siapa tuntut ilmu kerana Allah, hendaklah dia mempunyai dua niat. Niat pertama, liyatafaqahu fid din, untuk mendalami agama, atau bahasa mudah, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Apa sebab tuan-tuan mencari ilmu, hadir dalam majlis ilmu? Apa sebab tuan-tuan pergi ke sana kemari? Pertama sekali, tujuannya ialah untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Sudah pasti kita jahil banyak perkara. Dalam satu majlis ilmu kita hadir, sudah pasti ada ilmu yang kita dapat daripada guru yang sedang mengajarkan. Tujuan pertama, hendaklah kita bila hadir majlis ilmu, hendaklah ada niat untuk mengangkat kejahilan daripada diri kita. Makin kuat niat, maka makin sampailah tujuan tersebut. Ada orang, mereka tak terlalu kisah tinggalkan diri mereka dalam kejahilan. Ada orang tak kisah pun, tak kisah pun solat dia ada dalil ke tidak dalil, ada dalil ataupun tidak, bacaan zikir dia betul atau tidak. Yang dia tahu, kalau dia dapat bacaan zikir, dia baca, dia hafal, dia sembahyang, dia tahu dulu masa dia belajar di sekolah rendah, di masa tadika, masa di sekolah menengah belajar sembahyang, solat bagaimana, kemudian betul tak betul dia tak kisah. Ni orang yang tidak mempunyai himmah dalam mencari kebenaran, dan dia tak kisah. Tidak kisah tentang tidak kisah wujudnya kejahilan pada dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan seseorang itu menuntut ilmu, Allah beritahu dua tujuan. Tujuan pertama, niat kita. Hendaklah niat kita dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Ini yang pertama. Dan bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk dipuji, bukan untuk mencari harta duniawi, bukan tujuan untuk menjadi seorang yang masyhur, seorang yang terkenal, atau dengan tujuan-tujuan yang lain. Dua tujuan ini mesti kita jadikan sebagai dua asas, dua niat yang perlu kita tajdidkan. Daripada tiap-tiap waktu buka kitab, pastikan dua niat ini wujud dalam diri kita. Tiap-tiap kali tuan-tuan tonton video di mana-mana, video agama, video ilmu, pastikan dua perkara ini menjadi tujuan kita. Pertama, angkat kejahilan dari diri kita, dan jangan tinggalkan diri kita dalam keadaan jahil. Bila kita buka ayat Al-Quran, ada ayat yang kita tak faham, jangan tinggalkan diri kita dalam keadaan jahil. Ini pertama. Manakala orang yang menuntut ilmu, orang yang pergi hadir majlis ilmu, mereka ialah orang yang tidak redha dengan keadaan kejahilan yang ada pada dirinya. Niat yang kedua yang mesti ada pada tiap-tiap orang menuntut ilmu, Allah beritahu, waliyunziru qaumahum, hendaklah dia memperingatkan kaumnya, iaitu mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Bermula dengan kaumnya sendiri, bermula dengan keluarganya sendiri. Suami hadir majlis ilmu, balik rumah beritahu pada isteri dia tonton satu video, sharekan dengan kawan-kawan. Syarat ketika memberi inzar, hendaklah didahului oleh dia sendiri mengangkat kejahilan dari dirinya.
Jadi kita hadir majlis ilmu, pertama sekali hendaklah kita faham apa yang kita belajar. Kita pastikan apa yang kita belajar ini merupakan perkara yang betul. Video yang kita tonton isinya betul, kita faham dan kita rujuk, dan media yang membantu kita memahami ilmu. Selepas itu kita pergi kepada step yang kedua, niat yang kedua yang Allah kata wajib kita ada niat terhadapnya. Tujuan kita tuntut ilmu ialah kita beri peringatan kepada orang lain, iaitu kita mengangkat kejahilan daripada orang lain. Setelah kita belajar dan setelah kita belajar, kita mengajarkan. Ini dua niat. Tuan-tuan belajar ilmu, ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayat ini kelebihan khusus untuk orang yang belajar ilmu agama. Sebab Allah sebut liyatafaqahu fid din. Sebab tu kelebihan tuntut ilmu asasnya ialah kepada orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu-ilmu dunia yang lain dituntut kerana urusan dunia. Ilmu agama hanya dituntut kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kedudukannya lebih tinggi. Dua tujuan. Pertama, angkat kejahilan diri kita, liyatafaqahu fid din. Yang kedua, angkat kejahilan yang ada pada orang lain. La'allahum yahdharun, agar mereka beringat. Kenapa? Bila kita tuntut ilmu, kita akan tahu suatu perkara, sebahagian daripada urusan-urusan yang dianggap sebagai mudah dan dianggap sebagai tidak ada masalah bagi orang awam. Namun bagi orang yang menuntut ilmu, mereka melihat bahawa sebahagian daripada apa yang ada dalam masyarakatnya akan ada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu sebelum tok-tok guru kita pergi belajar menuntut ilmu di luar, dalam masyarakat kita ada di kalangan orang yang beragama Islam yang melakukan amalan-amalan khurafat seperti buang ancak, seperti lenggang perut, seperti macam-macam adat-adat yang buruk dalam masyarakat, dan masyarakat boleh terima. Sebab apa? Sebab mereka belajar dan berduduk dalam kelompok masing-masing, dan mereka tidak mengetahui bahawa perkara ini merupakan perkara yang mungkar sebelum mereka mendengar peringatan daripada guru-guru yang pergi belajar ke tempat lain. Kerana kalau kita berada satu tempat, kadang-kadang suatu adat kesalahan yang dah biasa kita nampak, suatu kesalahan yang dah dibiasakan, yang tak ditegur dan diterima dalam masyarakat, dah dianggap sebagai suatu kebenaran, dianggap suatu perkara yang tidak menjadi masalah dalam agama. Namun bagi orang yang menuntut ilmu, dia mengetahui lebih, sehingga sebahagian daripada perkara yang dianggap tidak ada masalah pada orang awam, bagi orang menuntut ilmu, mereka melihat perkara itu merupakan suatu masalah yang perlu ditegur. Contoh, dalam bab dunia, sebahagian daripada anak watan, sebahagian kita dalam kampung, ada seorang pergi belajar ilmu arkitek, belajar engineer, belajar dalam bidang engineering dan arkitek. Lepas dia balik semula, dia akan nampak rumah-rumah yang ada di kampung dia, sebahagian pada rumah, dia akan nampak ada rumah yang dibina salah cara, sehingga sebahagian pada rumah, kalau tak ditegur, tak diajarkan, rumah itu akan runtuh. Dia nampak rumah orang bina, batangnya ambil daripada kayu yang tidak berkualiti, dia diletakkan batang tiang rumah dari kayu yang tidak berkualiti, ataupun adanya sebab-sebab yang lain. Bagi orang yang belajar ilmu arkitek, bagi orang yang belajar ilmu dalam ilmu engineering, bila nampak rumah yang ada di kampung dia, dinampak rumah tersebut adanya faktor-faktor kesalahan tertentu yang menyebabkan bahaya pada orang rumah, pada orang yang ada dalam rumah tersebut, pasti kalau dia seorang bertanggungjawab, dia akan menegur. Begitulah bagi orang yang belajar ilmu agama, kadang-kadang beliau lihat balik apa yang ada dalam masyarakat, sebahagian daripada amalan yang wujud dalam masyarakat, sebahagian daripada kefahaman yang wujud dalam masyarakat, diketahui kesalahannya daripada orang yang pergi mendalami ilmu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, Allah berikan dalam ayat 122 ayat surah At-Taubah, Allah sebut la'allahum yahdharun, agar golongan yang buat salah tadi beringat terhadap dosa-dosa dan kemurkaan Allah, dosa-dosa yang dilakukan, dan beringat dan takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh rujuk pada tafsir ayat 122 ayat surah At-Taubah.
Kenapa Allah meletakkan lafaz yahdharun? Agar mereka beringat, agar mereka takut. Sebab orang yang menuntut ilmu, mereka akan mengetahui, kadang-kadang mengetahui kesalahan-kesalahan yang orang awam atau masyarakatnya tidak perasan. Dan inilah dia tujuan kita menuntut ilmu. Cuma kadang-kadang dalam masyarakat kita, apabila ada orang pergi belajar dan mengetahui suatu kebenaran, disampaikan pada masyarakat, dan masyarakat tidak mengetahuinya, mereka mengecam dan marah kepada guru-guru yang mengajarkan atas alasan perkara ini telah lama diamalkan, perkara ini telah lama dilakukan, tanpa dilihat dan dibincangkan kebenaran apa yang disampaikan. Sebab tu yang penting sekali, tujuan tuntut ilmu ialah kita angkat kejahilan daripada diri kita dan angkat kejahilan daripada masyarakat. Dan antara sebab kenapa kita beri peringatan kepada masyarakat, kita beri peringatan agar mereka menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada kerosakan atau perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat ini kata Al-Qadhi bin Iyad dalam kitab beliau Al-Ilma', dia berkata fa hadha aslun fi wujubi talabil ilmi. Dan ayat ini adalah asal dan asas kepada hukum wajib menuntut ilmu warihlati fi talabis sunan, dan asas kepada dalil asas kepada disyariatkan rihlah atau mengadakan perjalanan untuk mencari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh cukup membawakan ayat ini, satu ayat Quran. Dan sebenarnya kalau dalil berkaitan dengan bab ini, semua ayat-ayat berkaitan dengan ilmu masuk. Cuma Syekh fokuskan kepada bab rihlah, bab berjalan dan mengadakan perjalanan mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan difokuskan sini ialah mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis Nabi merupakan asas kepada dalil asas kepada kefahaman terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita di sini terlihat bahawa Syekh dan Syekh adalah seorang pakar hadis, dan ini cara muhaddisin. Bawakan ayat Quran dan kemudian bawa hadis yang sahih, kemudian bawa athar yang berkaitan dengannya. Kalau kita kadang-kadang sebahagian daripada buku-buku yang ditulis bukan ahlinya, mereka akan bawa bab rihlah ni, yang paling mudah sekali rihlah ialah hadis-hadis berkaitan dengan utlubul ilma walau bis-Sin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri China. Hadis ini diriwayatkan pada hadis Anas oleh Imam Baihaqi rahimahullah. Imam Baihaqi kata sanadnya dhaif, dan kata Ibnu Jauzi hadis ini hadis palsu yang tidak ada asalnya. Begitu juga ramai ulama-ulama datang kemudian mengatakan bahawa hadis ini tidak sah, dan dia dianggap sebagai hadis yang maudhu' ataupun palsu. Walaupun sebahagian ulama mengatakan dia hadis dhaif kerana ada sedikit khilaf mereka tentang Ibn Uraikah. Perbincangan yang panjang, cuma bagi kitab-kitab yang ditulis oleh ahli ilmu, mereka hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih dan cara istidlal yang sahih daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam baca kitab yang kita pilih itu sangat penting kerana mereka ulama yang menulis kitab itu telah memudahkan kita dalam memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan meletakkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih dan cara istidlal yang sahih berkaitan dengan bab tersebut. Okey. Ayat Quran. Warawal Khatib fi Rihlah wa Ibn al-Qaisarani, dan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Rihlah adalah kitab yang kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis karangan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa Ibn al-Qaisarani fi mas'alatil ulu wan nuzul fil hadis, dan Ibn al-Qaisarani dalam kitab beliau Mas'alatul Ulu wan Nuzul fil Hadis. Ibn al-Qaisarani seperti mana kita tahu, Ibn Tahir, Muhammad bin Tahir al-Qaisarani Abul Fadal, ini anak murid kepada Al-Harawi. Ibn al-Qaisarani antara ulama yang paling tekun dalam menuntut ilmu dan yang paling jauh berjalan mencari ilmu. Sampaikan kita cerita kisah Ibn Qaisarani, Ibn Muhammad bin Tahir al-Qaisarani. Pada satu ketika Ibn Tahir al-Qaisarani mengatakan bahawa aku duit hanya tinggal 1 dirham atau 1 dinar. Wallahu alam, saya lupa mana duit dalam menuntut ilmu. Dan beliau jumlah duit tersebut berkemungkinan 1 dirham.
jumlah duit tersebut hanya cukup untuk membeli roti, memberi makanan untuk hidup, makan sehari atau 2 hari. Pada masa yang sama, beliau memerlukan kepada pen dan kertas dengan nilai yang sama. Jadi beliau ketika menuntut ilmu, beliau hanya ada 2 pilihan. Ketika itu, duit habis semua sekali kerana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, hanya tinggal duit 1 dirham atau 1 dinar. Saya lupa antara wallahualam dirham atau dinar. Berkemungkinan 1 dirham. Sebahagian pada syekh sebut dinar, tapi mungkin dinar harganya mahal. Wallahualam mungkin dirham. 1 dirham yang tinggal. Jadi beliau ada pilihan, sama ada nak beli pen dan kertas ataupun ingin boleh beli makanan. Beliau mengambil masa selama 3 hari tidak makan, kerana beliau cuba untuk tahan makan dan cari tempat untuk menjual pen. Akhirnya beliau mengambil keputusan bahawa duit ini beliau peruntukkan untuk beli pen, untuk beli pen dan kertas, dan beliau tahan perut. Kemudian beliau pergi ke pasar dan cara untuk hilangkan perasaan lapar, beliau letakkan duit dirham dalam mulut, hisap duit dirham, letak dirham dalam mulut dan hisap duit tu, sebab lapar, terlalu lapar kerana tak cukup makan. Ketika dalam perjalanan, beliau tertelan duit ni. Ni kisah Ibn Kasarani, satu kisah yang agak kelakar. Ibn Kasarani tertelan duit. Duit cuma tinggal satu dirham. Kemudian beliau tertelan duit tersebut. Sambil berjalan beliau ketawa. Beliau ketawa seorang, sehinggalah sahabat beliau datang kata, apa yang buat kamu ketawa? Kata Ibn Kasarani, aku tak tahu. Khair artinya adalah benda baik, insya-Allah tak ada apa-apa. Kawan dia paksa, demi Allah kamu mesti beritahu pada aku, kenapa kau ketawa? Kenapa kamu ketawa? Kemudian Ibn Kasarani menceritakan bahawa sebenarnya aku lapar. Duit yang ada tadi aku nak peruntukkan untuk beli pen, untuk beli kertas, tapi sementara aku beli pen kertas, aku letak kat mulut supaya hilang lapar. Dia terpaksa beritahu kawan dia sebab kawan dia bersumpah. Dan setengah riwayat ni, kawan dia bersumpah bahawa kalau aku tak beritahu aku akan ceraikan isteri aku. Macam itulah sumpah kawan dia. Kemudian Ibn Kasarani, kerana beliau tidak suka untuk meminta duit, untuk meminta-minta, beliau rahsiakan perkara ini. Rahsiakan selama 3 hari, kawan-kawan semua tak tahu bahawa beliau lapar. Sampai bila kawan dia tahu, kawan dia pun bawa dia pergi ke rumah, kawan beliau bawa ke rumah, kemudian memberikan makan. Ketika sedang makan, datanglah kawan kepada sahabatnya tadi. Datang seorang kata, aku mencari seorang bernama Muhammad bin Tariq Al-Kaisarani. Dia kata bahawa orang tersebut inilah orang yang berada di depan kamu. Kemudian orang diberitahu bahawa sesungguhnya ada orang mengirimkan duit dengan jumlah tertentu, jumlah yang banyaklah, untuk diberikan kepadanya selama sebulan. Aku dah cari dia dan tak jumpa. Dan kisah Ibn Kasarani, ada satu kisah yang menarik kat sini. Beliau sentiasa, kisah rehlah beliau sangat banyak. Antara rahal, orang banyak rehlah. Antara kisah menarik, kisah tadi. Beliau sendiri dalam pengalaman beliau tuntut ilmu, pergi cari, ada masa tak makan. Dan kisah yang terakhir sekali, beliau bila tertelan duit, Allah gantikan dengan duit yang banyak, dikirimkan oleh orang yang mengetahui bahawa beliau antara orang yang tuntut ilmu dan memerlukan berhajatkan kepada duit pada zaman tersebut. Dan beliau kisah ini kisah sering diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, menceritakan tentang bagaimana keberkatan dalam menuntut ilmu dan kesupayahan mereka bersabar terhadap kesusahan dan kepayahan dalam menuntut ilmu. Okey, Ibn Kasarani dalam kitab beliau Mas'alatul Ulu wan Nuzul fil Hadis, masalah hadis yang ulu dan hadis yang nuzul dalam sanad, beliau sebut anna Yazid ibn Harun qala li Hammad bin Zaid. Yazid bin Harun bertanya kepada Hammad bin Zaid. Yazid bin Harun tabi'ut tabi'in, al-Wasiti, ulama besar tabi'in kecil. Qala li Hammad bin Zaid, berkata kepada gurunya Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid ialah seorang yang terlalu alim, orang yang paling alim di Basrah di zamannya, seorang tabi'ut tabi'in, tapi tabi'ut tabi'in yang besar. Beliau berguru dengan sempat berguru dengan guru-guru besar. Seorang guru-guru besar seperti Hasan al-Basri, Abu Ayyub As-Sakhtiyani dan sebagainya.
Dan pada zaman beliau orang yang paling alim, dan beliau adalah guru kepada Sufyanain, Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Thawri, guru kepada Abdurrahman bin Mahdi, guru kepada Ali Al-Madini, guru kepada Waqi' bin Jarrah, guru kepada Qutaibah bin Sa'id, dan merupakan maha guru di Basrah. Sehingga kata Abdurrahman bin Mahdi, ma ra'aitu bil Basrah ahadun qad atau ahadun afqah min Hammad bin Zaid. Ma ra'aitu bil Basrah ahadun ma ra'aitu bil Basrah afqah min Hammad bin Zaid. Lebih kurang kata-kata Abdurrahman bin Mahdi, aku tak nampak seorang dalam Basrah ni yang lebih alim, lebih faqih daripada Hammad bin Zaid. Jadi kebanyakan ahli Basrah ketika mereka ingin cari ilmu, ingin mengetahui ilmu, mereka mencari Hammad bin Zaid. Termasuk ulama besar pada zaman itu Yazid bin Harun. Yazid bin Harun, seorang ulama besar, bertanya kepada gurunya Hammad bin Zaid, merupakan orang yang paling alim yang diketahui di Basrah. Beliau berkata, ya Aba Ismail, wahai Aba Ismail, hal zakara Allah Azza wa Jal ashab al-hadith fil Quran? Adakah Allah Subhanahu wa taala menyebut dan bercerita tentang ashabul hadis, iaitu ahlul hadis, dalam Al-Quranul Karim? Beliau seorang tabi'in. Pada zaman ini, zaman al-hadis, mereka terkenal bahawa zaman mereka mencari ilmu. Jadi bila orang ahli hadis ramai sangat yang menuntut ilmu, seperti Hammad bin Zaid di Basrah, anak muridnya datang daripada pelbagai tempat belajar. Jadi anak murid tanya, adakah usaha kita cari hadis ni, belajar dan cari hadis, tuntut hadis ni, adakah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim? Soalan-soalan begini perlu ditanyakan kepada orang alim, kerana dia memerlukan kepada istinbat. Istinbat artinya bukan makna jelas, nampak jelas gitu saja, perlukan pada istinbat. Kemudian apa jawab Hammad bin Zaid? Qala bala, bahkan ya. Alam tasma' ila qawlihi azza wa jal, tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Allah sebut ayat Quran, Allah kata liyatafaqahu fid din. Orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang satu kumpulan yang pergi menuntut ilmu bertujuan untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan mereka mencari ilmu bertujuan untuk memberi peringatan pada kaum mereka apabila mereka kembali kepada kaumnya. Kata Ahmad bin Zaid, fahadha fi man rahala fi talabil ilmi thumma raja'a ila man wara'ahu liyu'allimahum iyyah. Ayat ini turun kepada orang yang berjalan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada kaumnya mengajarkan ilmu tersebut kepada mereka. Ayat ini cerita tentang ilmu. Oleh kerana soalan berkaitan al-hadis, untuk meletakkan bahawa ahli hadis masuk dalam kategori ayat ini, Yazid bin Harun mereka bertanya kepada Hammad bin Zaid, dan itulah jawapan Hammad bin Zaid rahimahumullahu jami'an. Ini dalil pertama, ayat Al-Quranul Karim. Dalil kedua, Syekh bawakan hadis Nabi SAW, satu hadis tentang kelebihan ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, atau qauluhu sallallahu alaihi wasallam, firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akhrajahu Muslim. Muka surat 154. Barang siapa man salaka tariqan, barang siapa memilih jalan atau berjalan, yaltamisu fihi ilma, yaltamis mencari ilmu, dan yaltamis dalam bahasa Arab bererti mencari daripada, iaitu memilih, meraba-raba artinya mencari. Artinya ilmu itu tidak semestinya kita dapat dengan mudah, perlu kita raba, perlu kita cari. Yaltamis juga apabila ilmu tu wujud banyak. Contohnya kita dalam satu balang ada banyak barang, kita cari satu barang yang kita nak, barang yang lebih kurang, contoh kaca dengan permata. Jadi yaltamis artinya kita betul-betul pilih. Jadi ilmu, dalam perjalanan kita tuntut ilmu, tak semua yang kita belajar, tak semua yang kita tahu itu bernilai.
sebahagian daripada apa kita belajar, kita cek balik salah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut yaltamis. Yaltamis artinya mencari ilmu, memilih. Barang siapa yang keluar dengan tujuan bersusah payah mencari ilmu. Jadi yaltamis fihi berarti mengisyaratkan kepada proses untuk ilmu memerlukan kepada kesusahan dan kepayahan. Kerana yaltamis artinya susah berjalan dan mencari dalam keadaan gelap. Ataupun perlukan kita berhati-hati. Ya, tuntut ilmu perlu berhati-hati. Kita pilih yang mana sahih, yang mana tidak sahih, yang mana betul, tidak betul. Kerana guru kita, kadang-kadang ketika guru kita ajarkan, sebahagian daripada apa yang guru kita ajarkan salah. Dan saya sendiri, pengalaman belajar, sebahagian daripada kaedah yang diajarkan oleh guru kita di sekolah, dulu kita faham dan 100% faham daripada guru kita. Tatkala kita belajar, akhirnya kita tahu bahawa guru kita tersilap dalam masalah tersebut. Tersilap dalam memahami kaedah tertentu. Kadang-kadang kaedah yang besar, saya belajar, terutamanya saya pernah belajar ilmu mantik. Sebahagian daripada kaedah-kaedah yang diajarkan, bila kita tuntut dan mendalami perkara tersebut, rupanya sangat jauh apa yang diajarkan kepada kita. Dalam proses tuntut ilmu, kadang-kadang apa yang kita belajar, apa yang kita tahu adalah suatu perkara yang memang perlu kepada pemerhatian dan perlu kepada usaha lebih. Sebab tu Nabi sebut, barang siapa yang keluar mencari jalan, bersusah payah mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya kerana usahanya tadi. Kerana bihi artinya sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan baginya, iaitu bagi orang yang menuntut ilmu dengan cara tadi, bihi dengan usahanya bersusah payah tadi, tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini saya rasa tidak perlu disyarahkan panjang kerana kita sering dengar, dan pada minggu lepas juga saya dah syarahkan sekali imbas. Kemudian dalil ketiga berkaitan dengan asal atau hukum-hukum berkaitan dengan tuntut ilmu. Syekh bawakan kisah. Syekh kata, wa kadzalika khuruju Musa alaihi salam ila al-Khidr li talabil ilmi minhu. Begitu juga dalil yang boleh jadikan dalil dalam bab ini ialah Nabi Musa alaihissalam keluar menuntut ilmu, mengadakan rihlah menuntut ilmu daripada Khidir alaihissalam. Musa seorang rasul, seorang nabi, dan manusia yang paling alim, yang terbaik di zamannya, kerana beliau daripada ulul azmi. Pada satu ketika beliau menyampaikan khutbah di kalangan Bani Israel. Beliau menyampaikan khutbah dan menyampaikan kata-kata yang sangat baligh, yang sangat terkesan dalam hati pendengar, sehingga ramai di kalangan pendengar merasa bahawa apa yang disampaikan sangat berkesan, sehingga ramai yang menangis, ramai yang terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa AS di kalangan Bani Israel. Kemudian bangun seorang lelaki bertanya kepada Musa, tanya, wahai Musa, adakah ada manusia lain di atas muka bumi ini yang lebih alim daripada kamu? Bila penyampaian yang begitu hebat dan orang kagum, maka seorang anak murid, seorang pengikut Nabi Musa AS bangun bertanya kepada Nabi Musa, adakah ada di kalangan manusia di atas muka bumi ini, ada manusia yang lebih alim daripada kamu? Kata Nabi Musa, tidak ada. Aku seorang rasul, dan ilmu yang aku sampaikan itu ilmu yang diberi ilmu yang ini adalah ilmu, aku adalah orang yang paling alim kerana aku seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Musa alaihissalam mengatakan begitu, Allah Subhanahu wa taala menegur Musa dengan mengarahkan Musa supaya mengadakan perjalanan pergi cari seorang lelaki yang lebih alim daripada kamu. Dan ini pengajaran yang besar. Jangan sampai tatkala kita menyampaikan ilmu, tatkala kita memahami satu perkara, jangan sangka kitalah paling alim. Sebab tu, sealim mana sekalipun kita, jangan suka mencabar-cabar, jangan suka berbangga diri, jangan suka kita mengatakan orang dengan mudah, kita memperlekehkan orang lain. Sealim mana sekalipun seseorang, pasti ada orang yang lebih alim. Dan lebih alim itu tidak bererti lebih alim semua perkara. Apa yang kita tahu dalam suatu bab, mesti ada orang lain lebih tahu daripada kita. Tak ada orang serba tahu.
Mungkin kita alim satu perkara, orang lain lebih alim lagi. Perkara yang kita alim, ada yang lebih alim lagi. So dalam bab ilmu perlukan tawadhu'. Nabi Musa AS bercerita tentang agama, dan sudah pasti tidak ada, secara formulanya tidak ada orang yang lebih alim daripada Nabi Musa AS. Dan yang bertanya itu sekalipun di kalangan Bani Israel. Artinya orang yang terbaik di kalangan Bani Israel adalah Nabi Musa AS. Dan mereka bersama dengan Nabi Musa di kawasan Tih. Keadaan mereka tidak jumpa negeri untuk mereka tinggal. Mereka banyak tinggal di kawasan padang pasir. Memang jawapan Musa sepatutnya jawapannya betul. Nabi Musa orang yang paling alim. Namun Allah menegur, kerana ayat ini Musa tidak menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terlupa menisbahkan ilmu kepada Allah. Allah tegur Musa dengan perintah supaya mencari seorang lelaki, iaitu seorang nabi bernama Khidir, seorang lelaki soleh atau seorang nabi bernama Khidir. Dan Allah perintahkan supaya Musa pergi membawa ikan, diletakkan dalam satu bekas. Dan Jibril memberitahu bahawa tatkala ikan itu hilang, disitulah tempat keberadaan lelaki tersebut. Musa berjalan, mengadakan perjalanan bersama pembantunya Yusha' bin Nun yang menjadi nabi selepas Nabi Musa AS. Bawa bekas makanan yang berisikan ikan, ikan yang dah jadi siang lah, ikan yang dah jadikan makanan, ikan wallahu alam, ikan kering ataupun ikan yang dah masak ataupun tapi ikan yang dah mati. Bawa dalam bekas seperti mana diperintahkan. Okay. Ketika ikan tadi dibawa bersama, Nabi Musa berjalan mengadakan rihlah mencari ilmu. Sebab ketika dia Nabi Musa tahu bahawa ada seorang lelaki yang lebih alim daripada Musa dalam bab tertentu. Ketika Musa dalam berjalan, kisah ini diceritakan dalam kisah dalam suratul Kahfi. Ketika berjalan sampai satu tempat, Musa merasa penat, letih. Musa pun tidur. Dan pengikutnya tidur, iaitu Yusha' bin Nun, temannya. Ketika Yusha' bin Nun bangun, Yusha' terlihat ikan tadi bergerak, hidup, berjalan atau bergerak masuk lari daripada bekas yang sepatutnya ikan tadi mati, tapi ikan tadi bergerak lari masuk dalam laut. Waktu itu Yusha' bin Nun nak tanya kepada Musa, tapi Musa sedang tidur. Maka Yusha' bin Nun biarkan Nabi Musa tidur dengan harapan agar bila Musa dah cukup rehat, Nabi Musa cukup rehat, bangun, Yusha' akan bertanya kepada Musa AS. Ditakdirkan ketika Musa bangun, Yusha' terlupa, dan mereka pun mengadakan perjalanan ke depan lagi. Selepas terasa penat, baru Nabi Musa tanya, mana makanan yang kita bawa? Ikan yang kita bawa tu kita makanlah sebahagian badannya, kerana Allah tak beritahu. Allah kata ketika ikan Jibril berkata ketika ikan tu hilang, jadi tidak dilarang untuk makan. Kalau hilang di situ tempatnya. Jadi bila dibuka sahaja bekas, baru bila Musa tanya kepada Yusha', baru Yusha' beritahu bahawa sesungguhnya tadi ikan itu telah pun berlari masuk ke dalam laut. Musa kata, di situlah tempat yang inilah yang kita cari. Inilah yang kita cari, dan di situlah mereka kembali semula cari tempat ikan itu menghilang. Akhirnya mereka bertemu dengan lelaki soleh atau seorang nabi bernama Al-Khidir alaihi salam. Dan kisah ni kisah yang masyhur, yang ma'ruf. Cuma pengajaran daripada kisah ni, kisah macam mana Khidir AS mengadakan beberapa buat perkara yang pelik, jumpa seorang kanak-kanak, bunuh kanak-kanak, mula jumpa kapal, kemudian kapal tempat orang miskin, tempat nelayan, kemudian bocorkan kapal, kemudian jumpa seorang kanak-kanak tadi dia dibunuh oleh Khidir. Kemudian jumpa bertamu di satu kaum itu menolak. Kemudian pergi ke hujung kampung, nampak di sana ada rumah yang runtuh, tempat yang runtuh. Musa bangunkan, Khidir bangunkan dan bina rumah tersebut, jaga rumah tersebut untuk di kawasan kampung. Dan kisah-kisah ini kita tahu mana Khidir AS buat perkara pelik-pelik yang tidak diketahui oleh Musa, dan pada pandangan Musa itu perkara yang salah. Kisah yang seperti kita tahu. Cuma pengajaran di sini yang saya sebutkan, Musa mengadakan perjalanan pergi mencari ilmu. Kisah ini sering disebutkan oleh golongan tertentu, terutama golongan batiniyah, mengatakan bahawa kisah ini dalil kepada wujudnya
bahawa Nabi pada Khidir alaihissalam keluar daripada syariat Musa. Jadi Musa alaihissalam, ilmu yang ada pada Musa ilmu syariat, dan Khidir keluar daripada syariat yang dan mendapat ilmu laduni, ilmu laduni. Ini adalah kisah benar, namun istidlal yang batil, cara faham yang batil, yang salah. Khidir alaihissalam bukan umat Nabi Musa alaihissalam, sehingga tidak boleh didakwa bahawa Khidir keluar pada syariat Musa. Kalau Nabi Muhammad, Nabi kepada seluruh alam. Nabi Musa, Nabi kepada Bani Israel. Nabi Musa AS, Khidir bukan tinggal bersama kaum Musa. Khidir adalah Nabi di kaumnya. Khidir adalah seorang Nabi, atau menurut ulama sebagai lelaki soleh, yang bukan umat Musa AS. Jadi tak boleh kita istidlal dengan kisah ini mengatakan bahawa Khidir keluar daripada syariat Musa atau tidak perlu mengikut syariat Musa. Dan ini suatu dakwaan yang batil. Sebab tu yang keduanya, Khidir memberitahu bahawa apa yang dibuat olehnya merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah daripada apa yang Khidir tahu sendiri, itu perintah Allah. Di sini menunjukkan bahawa Khidir seorang rasul. Seterusnya, Nabi Khidir alaihissalam, ketika melakukan perkara-perkara tadi, itu merupakan perintah khusus. Artinya memang Allah perintahkan untuk Khidir lakukan pada waktu itu. Bukan berarti Khidir ni kerjanya bunuh kanak-kanak, atau Khidir ni kerjanya bocorkan kapal, atau Khidir ni kerjanya buat perkara pelik-pelik, membantu orang-orang yang orang jahat dan sebagainya. Bukan itu kerja Khidir. Khidir seorang nabi, seorang rasul, seorang nabi yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau paling kurang seorang saleh yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan perintah melalui mungkin melalui nabi di kalangan kaumnya untuk melakukan suatu perkara yang tidak diketahui oleh Musa dengan perintah yang khusus. Perintah khusus tidak boleh dijadikan sebagai kaedah untuk membuktikan bahawa wujudnya ada orang yang boleh dapat ilmu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu agama atau perintah agama selain daripada apa yang dibawa oleh nabi dan rasul. Okey, tiga dalil Al-Quran, hadis Nabi SAW dan kisah Khidir, Syekh jadikan sebagai asas kepada masalah rihlah fi talabil ilmi, rihlah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh berpindah kepada bab yang kedua, topik yang kedua, berkaitan dengan tajuk ialah Nash'atur Rihlah wa Bidayatiha. Muka surat 155. Nash'atur rihlati wa bidayatuha. Permulaan sejarah rihlah menuntut ilmu dan permulaannya. Bada'atir rihlatu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermulanya rihlah menuntut ilmu itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa famin dzalika, antara contoh seorang itu rihlah menuntut ilmu adalah hadis Uqbah bin al-Harith. Hadis Uqbah bin al-Harith annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab, bahawa beliau telah mengahwini anak perempuan kepada Abi Ihab. Abi Ihab bin Aziz, seorang sahabat ahli Makkah. Okay. Uqbah bin Harith mengahwini seorang perempuan, anak kepada Abu Ihab. Fa'atathu imra'atun, maka seorang perempuan datang kepadanya. Dalam setengah riwayat sebut perempuan ini adalah imra'atun sauda, seorang jariyatun sauda, seorang jariah hitam. Uqbah bin Amir berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ini bernama Zainab. Dalam hadis yang lain dan riwayat yang lain sebut perempuan ini bernama Zainab, dan dikenali dengan nama Ghaniyah, seorang yang kaya. Jadi Uqbah bin Harith mengahwini perempuan tersebut, berkahwin dengan Zainab atau Ghaniyah, Ummu Yahya. Lepas berkahwin dan mereka tinggal bersama, datang seorang jariah perempuan datang ke rumah beliau meminta sesuatu, meminta bantuan.
Dan oleh kerana mereka juga berada dalam waktu itu berada dalam kesusahan, mereka agak lambat memberi respon terhadap permintaan wanita perempuan tadi atau hamba perempuan. Hamba perempuan itu berkata kepada mereka, faqalat, maka perempuan itu berkata, inni arda'tu Uqbah wallati tazawwaj. Sesungguhnya aku dulu pernah menyusukan Uqbah dan menyusukan perempuan yang dinikahinya. Artinya perempuan ni Jariyah ni beritahu bahawa Uqbah bin Harith dulu aku susukan dia, isteri dia pun aku susukan dia. Ini bahawa Jariyah tidak mengetahui tentang hukum perkahwinan antara adik-beradik susu, sehingga beliau tidak menyampaikan ilmu itu kepada Uqbah. Bila Uqbah ataupun beliau tidak menghalang perkahwinan antara Uqbah dengan isterinya kerana beliau tidak mengetahui ilmu, seorang Jariyah. Tapi bila Uqbah dengar, Uqbah terkejut. Uqbah berkata, ma'a'lam annaki arda'tani. Aku tidak pernah tahu bahawa kamu pernah menyusukan aku. Wala akhbartani. Dan wala akhbartini. Ma'a'lam annaki arda'tini wala akhbartini. Aku tak tahu bahawa kamu pernah menyusukanku dan kamu pula tidak pernah beritahukanku selama ini. Farakiba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alah. Maka Uqbah bin Harith pun bersegera menaiki kenderaan pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan masalah ini. Uqbah di Mekah, maka cepat-cepat naik unta pergi ke Madinah untuk tanyakan persoalan ini. Ini masalah yang sangat penting berkaitan dengan hubungan perkahwinan. Adakah boleh diteruskan perkahwinan ataupun perlu dibatalkan atau diceraikan atau perlu berpisah dengan isterinya. Ketika Uqbah pergi ke Madinah, iaitu daripada Mekah ke Madinah, jarak lebih kurang 450 km. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu bersabda, kaifa wa qad qil. Buat macam mana lagi, itu yang diberitahukan kepada kita. Kaifa wa qad qil. Bagaimana kamu nak buat, itu yang diberitahukan kepada kita. Fa faraqaha Uqbah, maka Uqbah pun berpisah dengan wanita tadi. Wa tazawwajaha ghairuh, dan ada lelaki lain pun mengahwini perempuan tersebut. Jadi Uqbah bin Harith dalam hadis ini, beliau mengadakan rihlah pergi kepada Nabi SAW daripada Makkah ke Madinah untuk mencari ilmu. Ini satu pengajaran besar. Bila berlaku satu masalah, hendaklah kita berusaha mencari ahli ilmu untuk mengetahui suatu masalah. Mungkin sebahagian daripada kita rasa pelik. Kalau baca hadis ini pelik. Pertama, kata kenapa Uqbah boleh berkahwin dengan adik-beradik susunya? Dan adik-beradik susunya, jawapannya kerana dia tidak tahu. Dan adakah kenapa tidak ada yang beritahu? Ya, Abi Ihab Uqbah ketika berkahwin, perempuan yang menyusukan, Jariyah yang menyusukan ini tidak wujud. Malah setelah Jariyah ini tahu, Jariyah tidak mengetahui hukumnya. Jariyah selepas tahu bahawa mereka kahwin, Jariyah pun tidak mengetahui bahawa haram berlakunya perkahwinan antara adik-beradik susuan. Dan persoalan seterusnya, Imam Nawawi rahimahullah masukkan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam babul wara'i wa tarki syubhat. Bagi siapa yang ikut kuliah Riyadhus Shalihin bersama saya di setengah surau dan masjid, kita dah sampai pada bab ini, babul wara'i wa tarki syubhat. Al-Imam Nawawi masukkan kisah ini dalam bab wara' dan meninggalkan syubhat. Imam Nawawi berpandangan bahawa Nabi SAW berkata kaifa wa qad qil, macam mana kita nak buat, itulah yang dikatakan. Maksud Nabi, lebih baik kamu bercerai, bukan berarti wajib. Ini pandangan Imam Nawawi, sebab beliau masukkan dalam bab tinggal wara' dan tinggalkan syubhat. Jadi perkahwinan yang pertama itu perkahwinan syubhat. Bila tak diketahui adakah dakwaan perempuan ini betul atau tidak, lebih baik kita ambil wara', jalan wara' atau tinggalkan syubhat, iaitu berpisah daripada isterinya, tinggalkan isterinya kerana mengambil ihtiyat, berjaga-jaga. Ini bab wara' menurut pandangan Imam Nawawi dan
jumhur ulama dalam mengetahui bab ini. Sebab mereka berpandangan bahawa sebahagian pada ulama berpandangan bahawa dakwaan menyusukan anak itu mesti disertakan dengan saksi, dibawakan 2 saksi. Bila ada kes begitu, seorang perempuan mendakwa bahawa dia menyusukan lelaki ini bersama dengan isterinya. Kes begini berlaku, menurut setengah ulama, perempuan tadi perlu bawakan 2 saksi untuk menyatakan, untuk membuktikan apa yang didakwa. Namun pandangan jumhur, dakwaan seorang perempuan cukup untuk diterima sebagai dalil bahawa dia telah menyusukan, tak perlu bawa saksi. Imam Nawawi bersama jumhur. Jadi kalau bila berlaku kes bahawa ada orang kata dulu saya susukan anak ni dan saya susukan anak ni juga, dan kedua-duanya berkongsi satu ibu susuan, mereka dianggap ibu susuan. Tapi dengan syarat hendaklah kita pastikan adakah sabit hukum susuan terhadap ibu tersebut. Caranya, hendaklah kita pastikan bayi tadi sempat menyusu dengan kenyang kepada ibu dia 5 kali. Kalau kita tanyakan balik kepada ibu susu yang dakwa tadi, berapa kali dia susukan, dia tak ingat, dia tak pasti. Jadi kita tanyakan tempoh berapa lama, sehari, 2 hari. Kalau dia hanya beritahu saya dah masa sehari, saya susukan 5 kali, itu tak dikira. Sebab secara adatnya kanak-kanak selepas menyusu dia akan tidur. Kenyang, dia tidur, dan bayi tidur lama. Secara adatnya tidak berlaku penyusuan yang kenyang dalam masa 1 hari, dalam masa satu hari 1 malam atau 2 hari, kecuali dia kata selama seminggu. Saya pernah jaga mereka berdua seminggu dan saya susukan kedua-duanya. Jadi secara adatnya memang penyusuan berlaku, menyusu dengan kenyang itu berlaku selama 5 kali. Jadi kalau hukum asal dalam bab penyusuan ini dia tidak sabit. Hukum asal tidak sabit. Maksudnya kalau kadang-kadang anak kita ada anak, kawan kita bawa anak, kemudian mak dia pergi ada urusan atau sedang melakukan urusan, kawan susukan untuk baby ni menangis, susukan anak kawan dia. Bila susukan anak kawan, sekali susuan yang mengenyangkan, itu tidak menjadikan perempuan tadi ibu susuan kepada kanak-kanak tadi. Sebab syaratnya adalah 5 kali kenyang. 5 kali kenyang dan diketahui melalui adat. Kalau tak diketahui dengan jelas, berapa kali dan sebagainya, atau agak-agak antara 2-3 kali, maka hukum kembali pada asal, mereka bukanlah adik-beradik susuan. Wallahu alam. Okey. Yang penting hadis ni Syekh bawa sebagai contoh kepada berlakunya rihlah menuntut ilmu pada zaman Nabi SAW. Uqbah bin Harith daripada Makkah ke Madinah dengan tujuan untuk tuntut ilmu, tanyakan hukum berkaitan dengan perkahwinan beliau dengan isterinya. Okey, sedikit Syekh dalam hadis ini disebut bahawa fafaraqaha Uqbah. Uqbah pun berpisah dengan isterinya. Pisah ini dengan tujuan apa? Bagi pandangan yang mengatakan bahawa perkataan Nabi, sebab sini ada 2 pandangan. Pandangan pertama kata Nabi perintahkan Uqbah ceraikan. Ini pandangan ulama yang kata kaifa wa qad qil merupakan satu perintah, iaitu bagaimana kena nak buat, itulah yang diberitakan, maka hendaklah kamu ceraikan. Arahan artinya wajib ceraikan. Itu pandangan sebagian ulama. Fafaraqah sebagai ulama lain artinya fafaraqah artinya tinggalkan artinya bukan talak. Pandangan pertama, kalau Nabi suruh ceraikan, faraqah artinya talak, artinya ceraikan, wajib ceraikan. Pandangan yang kedua, tinggalkan artinya apa? Isterinya tak perlu ceraikan, sebab kalau betul-betul adik-beradik susuan, memang perkahwinan itu tidak sah. Perkahwinan yang berlaku antara 2 orang adik-beradik susuan, perkahwinan sejak pada awal tidak sah, maka tidak perlu berlakunya perceraian, tidak berlakunya proses perceraian, kerana sejak pada awal tidak sah. Kalau hubungan telah berlaku antara 2 orang adik-beradik susuan dengan tanpa diketahui, anak tersebut masih lagi dibintikan kepada ayahnya dengan istilah nasab syubhah, adanya kesamaran dalam nasab, dan tidak boleh diistilahkan sebagai anak zina atau anak luar nikah, kerana pernikahan itu berlaku dalam keadaan syubhah. Pernah berlaku di
di Makkah Al-Mukarramah pada zaman dahulu, seorang syekh ceritakan daripada sahabatnya, syekh di Madinah Munawwarah ketika zaman dulu, dua pasang sahabat baik pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Pergi ke Mekah dan mereka zaman dulu tinggal kat kemah di luar Masjidil Haram. Pada waktu malam mereka beriktikaf di masjid. Isteri mereka tinggal di kemah. Lepas pada waktu satu malam, seorang daripada mereka balik ke kemah dan meniduri isterinya. Selepas bersama dengan isterinya, selepas selesai semua sekali, baru dia sedar bahawa yang ditidurinya bukan isterinya, isteri kawannya. Ini berlaku secara kisah benar di Arab Saudi dan tidak jauh pada zaman 60-an seperti yang diceritakan oleh Syekh saya sendiri. Saya kata kawan beliau. Berlakunya persetubuhan yang syubhah. Berlaku persetubuhan syubhah dan alhamdulillah kes itu tidak dibesarkan, kawannya percaya terhadap kawan dan mereka baik dan mereka tahu bahawa tidak ada niat jahat antara mereka. Akhirnya mahkamah menjatuhkan bahawa hukum bayi tadi dinasabkan kepada ayahnya, yang ayahnya dengan nasab anak syubhah. Okey. Balik kepada kisah kita, rihlah. Hadis pertama, contoh pertama daripada rihlah tuntut ilmu ialah hadis Uqbah bin Harith. Hadis yang kedua, hadis Malik bin Huwairits. Wa hadithu Malik ibn Huwairits. Malik bin Huwairits adalah salah seorang pemuda di zaman Nabi SAW daripada ahli Basrah. Malik bin Huwairits Al-Laythi daripada ahli Basrah. Qala, beliau berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa'aqamna 'indahu 20 lailah. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kumpulan di kalangan kaumku. Ini satu adat yang bagus. Pemuda-pemuda kumpul ramai-ramai pergi cari ilmu, tuntut ilmu bersama. Malik bin Huwairits pemuda. Sebab dalam setengah riwayat beliau disebutkan Malik bin Huwairits ceritakan bahawa aku pergi bersama pemuda-pemuda yang sebaya denganku, dengan lafaz hadis yang lebih jelas bahawa beliau pergi bersama sahabat-sahabat beliau yang merupakan pemuda-pemuda. Beliau berkata, kami pergi kepada Nabi SAW dan tinggal di sana selama 40 malam, selama 20 malam. Wa kana rahiman raqiqa, dan kami dapati Nabi Muhammad SAW, Nabi itu rahiman, penyayang, raqiqa, dan hatinya lembut. Setengah lafaz sebut rafiqa. Rafiqa artinya belas kasih terhadap orang lain. Bila budak-budak muda datang daripada Basrah, jauh, perjalanan Basrah ke Madinah mengambil masa lebih kurang sebulan. Kemudian tinggal di Madinah selama 20 hari. Lepas 20 hari, Nabi tengok muka pemuda-pemuda tadi, Nabi dapati bahawa mereka seperti bersedih. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, tatkala Nabi melihat bahawa kami merindui keluarga kami, qala, Nabi berkata, irji'u fakunu fihim wa'allimuhum, balik kepada kaum kamu, tinggallah bersama mereka dan ajarkan mereka. Itu ajarkan mereka apa yang kamu belajar bersamaku. Hadis ini menunjukkan bahawa Malik bin Huwairits bersama kawan-kawannya datang daripada Basrah, di kalangan pemuda-pemuda Basrah, datang ke Madinah Munawwarah, jumpa Nabi SAW dan bermalam bersama Nabi, bermalam di Madinah Munawwarah selama 20 hari semata-mata untuk menuntut ilmu. Semata-mata menuntut ilmu. Dan ini hadis ini mempunyai pengajaran besar selain daripada tentang kisah rihlah yang kita bincangkan. Nilai pemuda, zaman muda yang diperuntukkan untuk menuntut ilmu. Pemuda. Sebab tu kita dalam bila kita nak tengok satu masyarakat ketika berdakwah, kita hendaklah pentingkan urusan pemuda. Pemuda-pemuda yang ada dalam satu masyarakat. Kalau pada zaman ini kita nampak pemuda-pemuda masih lagi menuntut ilmu, mencari ilmu dan berbincang soal ilmu. Kalau mereka bergaduh sekalipun membincangkan soal ilmu dengan adab-adabnya, insya-Allah pada generasi akan datang masyarakat itu masih lagi berada dalam kebaikan. InsyaAllah pada generasi akan datang
masyarakat itu masih ada dalam kebaikan. Dan inilah dia cara fikir nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka sangat mementingkan generasi muda. Mereka sangat mementingkan generasi muda dan melihat kepada potensi yang ada pada mereka. Sebab tu tatkala Nabi SAW berdakwah pergi ke Taif, kemudian ditolak oleh kaum Taif dan mereka caci Nabi SAW, datang malaikat yang menjaga dua gunung. Jaga dua gunung, offer supaya offer kepada Nabi SAW agar apa yang Nabi minta. Kalau Nabi minta, kalau kamu minta supaya kami bawakan dua gunung yang ada di kota Taif ini dan kami campakkan kepada mereka, ini kami campakkan bukit tadi ke atas mereka, kami musnahkan mereka, pasti aku lakukan. Apa Nabi kata? Bahkan aku mengharapkan, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallah la yusyriku bihi syai'a, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aku harap Allah akan keluarkan daripada tulang-tulang sulbi mereka golongan golongan anak-anak yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kita berdakwah dalam satu kumpulan, kadang-kadang kita tak dapat nak tarik generasi yang dah lama terbiasa dengan suatu perkara yang mungkin yang ada kesalahan, tak mampu kita sampaikan. Pastikan mesej yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada pemuda-pemuda dan mereka faham. Kerana pemuda-pemuda lebih mudah untuk berfikir dan mereka tidak terikat dengan banyak kesalahan yang lama. Jadi pemuda-pemuda, Nabi SAW dalam kisah ini cerita tentang bagaimana pentingnya Nabi SAW mendidik pemuda. Oleh kerana Nabi didik Malik bin Huwairith dalam kisah ini, Malik antara perawi dalam hadis ini, dalam hadis-hadis berkaitan dengan cara solat Nabi SAW, kebanyakannya diriwayatkan oleh Malik bin Huwairith. Antaranya hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan dalam masa 20 hari, dalam ketika Malik bin Huwairith bersama sahabat-sahabatnya datang ke Madinah, Nabi fokuskan kepada solat. Sebab tu baguslah kawan-kawan kita buat bengkel solat mengikut cara Nabi SAW dan sebagainya, dan kumpulkan pemuda-pemuda, kita buat camping secara Islamik. Ini satu perkara yang baik kerana ia merupakan satu pemerhatian kepada kaum muda. Okey. Wa ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahala ashabahu ba'dhum ila ba'din li sama'il hadis aw istithaq minhu. Dan selepas kewafatan Nabi SAW, sahabat-sahabat baginda melakukan rehlah untuk mendengar hadis antara satu sama lain atau memastikan hadis yang mereka hafal itu adalah sahih. Jadi saya sampai sini dulu. Kita sampai kat sini. InsyaAllah untuk pertemuan akan datang kita sambung tentang contoh-contoh rehlah hadis, rehlah mencari hadis yang dilakukan oleh generasi sahabat Nabi SAW ataupun selepas kewafatan Nabi SAW. Tuan-tuan sekiranya ada soalan, ada komen, tuan-tuan boleh kemukakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abang Khairi dan yang lain-lain yang berikan salam, kepada saudara Syahir, Sazali, Anti Mimi, dan Alhamdulillah. Okey, ada komen daripada Ustaz Abu Zaid, Taklim Center Meridu Ustaz, ana juga meridu antum. InsyaAllah semoga Allah SWT mengangkat virus COVID-19 daripada bumi Malaysia ini dan daripada dunia, dan kita dapat sambung semula kuliah kita insya-Allah. Dan ana sendiri antara tempat ana rindu di tempat antum, Taklim Center. Dan Alhamdulillah bagi yang komen, dan pada Tuan Haji Anwar Syah Karim, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan beliau kata lama tak dengar kuliah Ustaz, ya, ni sahabat saya dan guru saya dan setengah perkara, Tuan Haji Anwar, Tuan Imam. Dan insyaAllah selepas daripada PKP ni kita sambung semula kuliah dan kita akan banyak majlis-majlis kuliah. Dan Alhamdulillah kebanyakan yang komen dengan sahabat-sahabat yang bersama kita di kuliah di masjid ataupun di tempat-tempat dakwah tertentu. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Walaupun kita tak dapat jumpa di tempat kuliah, kita dapat jumpa secara online dan kita masih boleh bertanya khabar, insya-Allah.
Dan saya tak nampak apa persoalan. Semoga Allah SWT, jadi sekadar ini saja. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang manfaat, yang baik dan bermanfaat itu daripada fadlun minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang daripada kelemahan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kebaikan yang ada dan mengampunkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah temukan kita di dunia ini, Allah temukan kita di akhirat dalam syurganya insya-Allah. Sekadar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.